Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan maya. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat melaksanakan PDPR 3.0 dan sudah pastinya kita semakin matang menerajui pelaksanaan 3.0 ini. So, untuk perkongsian saya pada kali ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat satu maklum balas ataupun respon kepada rakan maya yang bertanya berkaitan dengan adakah contoh pelaporan PBL bersih PKP, iaitu Project Best Learning, PBL bersih PKP. Jadi untuk makluman rakan maya, sebelumnya saya pernah membuat satu perkongsian berkaitan dengan Project Best Learning, PBL bersih PKP yang telah saya kongsikan semasa PDPR 1.0 dan 2.0 yang lalu, dan hasil daripada perkongsian tersebut saya mendapat beberapa maklum balas daripada rakan maya bertanyakan kepada saya, adakah contoh-contoh pelaporan PBL bersih PKP yang telah dilaksanakan di sekolah dalam tempoh tersebut. Jadi jangan risau rakan-rakan semua, hasil daripada bimbingan saya dalam PBL bersih PKP ini ke atas guru-guru yang saya bimbing, saya dapat mengenal pasti beberapa contoh pelaporan PBL bersih PKP yang boleh saya kongsikan pada kali ini untuk menjadi salah satu garis panduan kepada kita semua bagaimana untuk membuat pelaporan PBL bersih PKP dalam PDPR 3.0 ini. So, untuk mengetahui selanjutnya, stay tune bersama saya dan saya akan tayangkan selepas ini. Ini merupakan satu contoh template bagi pelaporan PBL versi PKP yang telah saya bina, dan ia mengandungi 5 kandungan utama yang terdiri daripada pertama, maklumat guru, kedua, maklumat projek, ketiga, kandungan kurikulum, keempat, soalan kurikulum, dan yang kelima ialah proses pembelajaran. And now kita go through satu persatu, dimulai dengan maklumat guru yang terdiri daripada nama guru, subjek, tahun, tingkatan, kelas yang diajar dan juga sekolah yang terlibat. Okey, kita masuk ke kandungan yang kedua, iaitu maklumat projek yang terdiri daripada tema, topik dan nama murid yang terdiri daripada 3 nama murid yang mencapai pencapaian penghasilan PBD yang terbaiklah di kelas masing-masing. Dan seterusnya, yang ketiga ialah kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum ni adalah merujuk kepada DSKP mata pelajaran masing-masing, dan contoh yang saya jelaskan pada kali ini ialah mata pelajaran sains. Standard kandungan 8.1 kerosakan makanan. Standard pembelajaran adalah 8.1.1, iaitu memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan. Dan standard prestasi yang dijangka hasil daripada produk akhir PBL ini, murid akan mendapat TP 6 berdasarkan komunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara. Dan seterusnya, di dalam kandungan kurikulum juga dimasukkan objektif pembelajaran yang ingin dicapai melalui PBL versi PKP ini. Subjek merentas kurikulum. Melalui sains, kami juga telah membuat kerjasama dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dan tempoh pelaksanaan bagi PBL kali ini adalah bermula daripada 24 April hingga 7 Mei 2020 yang lalu dengan memakan masa selama 14 hari. Okey, dan seterusnya kandungan yang keempat ialah soalan kurikulum yang terdiri daripada 3 soalan, iaitu essential question, soalan asas. Apakah kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan? Soalan kedua ialah unit question, iaitu soalan unit. Apakah 3 kepentingan pengawetan makanan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan? Dan soalan terakhir dalam soalan kurikulum ini ialah content question, iaitu soalan kandungan. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan kerosakan makanan daripada berlaku? Dan ketiga-tiga soalan ini akan dijawab berdasarkan produk akhir PBL yang dihasilkan oleh murid masing-masing. Okey, seterusnya kita masuk kandungan yang ke-5, iaitu proses pembelajaran, terdiri daripada 3 fasa utama, iaitu fasa 1, fasa permulaan ataupun pemilihan topik. Pertama, guru mengenal pasti tugasan PBL yang bersesuaian dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan melalui carian
maklumat melalui internet, bahan bercetak dan sumber lain yang boleh dipercayai. Dan kedua, guru menyediakan garis panduan untuk diikuti oleh murid dalam tempoh pelaksanaan tugasan ini, iaitu sepanjang tempoh 2 minggu. Okey, seterusnya kita masuk ke fasa kedua, iaitu fasa perkembangan atau pembangunan projek. Pertama, murid mengumpul maklumat tentang sumbangan teknologi pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara melalui carian daripada internet, bahan bercetak dan sumber yang dirasakan relevan. Kedua, murid perlulah mengolah, mengatur, menyusun dan menghias maklumat yang dikumpul dalam bentuk grafik secara kreatif untuk menjana idea mereka dalam mengembangkan maklumat yang diperolehi di atas. Ketiga, bahan-bahan untuk penyediaan bahan grafik dan pembentangan adalah mudah diperolehi dan mesra alam kerana hanya terdapat di rumah kediaman murid-murid sahaja. Dan yang terakhir, keempat, hasil tugasan dalam bentuk grafik itu dibentangkan oleh murid dengan menyediakan rakaman video untuk menerangkan maklumat di nombor 2 tadi. Selepas mereka mengolah, mengatur, menyusun dan menghias maklumat yang dikumpul dalam bentuk grafik yang kreatif. Seterusnya, fasa yang ketiga ialah fasa penilaian, iaitu kesimpulan projek. Pertama, hasil rakaman video pembentangan tugasan dihantar kepada guru mata pelajaran sains melalui aplikasi WhatsApp guru untuk ditaksir dan dinilai. Kedua, pentaksiran dibuat berdasarkan tahap penguasaan yang sesuai dengan dalam PBD berdasarkan professional judgment guru melalui evidence yang ada. Yang ketiga, hasil 3 tugasan terbaik murid akan diberikan sijil penghargaan oleh sekolah bagi tujuan meningkatkan motivasi dan minat belajar dalam kalangan murid sekolah dalam tempoh PDPR sepanjang PKP ini. Okey, kaedah pentaksiran yang digunakan ialah pertama, pemerhatian melalui rakaman video yang disediakan oleh murid. Kedua, pemerhatian grafik yang dihasilkan oleh murid melalui slides dan sebagainya. Dan ketiga, sesi pembentangan murid yang teratur dan penuh keyakinan. Manakala instrumen pentaksiran terdiri daripada DSKP Sains tahun 5, garis panduan PBD, garis panduan PBL versi PKP, senarai semak rubrik pemarakan PBL versi PKP. Dan semua maklumat-maklumat di dalam pelaporan ini adalah berbeza mengikut mata pelajaran masing-masing. Seterusnya, bahan atau sumber yang digunakan juga disenaraikan di dalam template ini. Artifak atau produk yang dihasilkan ialah rakaman video, dan yang kedua ialah persembahan grafik yang kreatif yang menggunakan PowerPoint. Dan pembentangan hasil pembelajaran murid. Pertama, selepas murid berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan, murid membentang hasil tugasan dengan merakam menggunakan video yang berdurasi 4 minit. Kedua, hasil rakaman pembentangan video ini hendaklah dihantar ke WhatsApp guru mata pelajaran sains untuk tujuan pentaksiran dan penilaian isi kandungan berdasarkan tahap penguasaan. Dan yang terakhir, catatan tambahan untuk PBL pada masa hadapan, guru bercadang untuk membuat video conference dengan ibu bapa sama ada melalui Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya, agar lebih ramai ibu bapa berpeluang untuk menyaksikan anak-anak mereka membentang hasil tugasan PBL yang diselesaikan bersama ibu bapa semasa PDPR di rumah. Okey, jadi itu adalah serba sedikit penerangan berkaitan dengan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam template pelaporan PBL versi PKP ini. Demikianlah tadi berakhirnya perkongsian daripada saya berkaitan dengan contoh pelaporan PBL versi PKP. Semoga ianya boleh dijadikan sebagai salah satu garis panduan kepada kita semua dalam menyediakan pelaporan PBL versi PKP semasa PDPR 3.0 ini. So, sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang.